Okay, boleh ke Jeddah? Silakan Ustaz. Okey, kita dah pergi ke FB Live semua dah. Okey, silakan. Tajuk ke-14 ya Ustaz hari ni? Kisah ke-14 kan? Ya, ya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, kita masuk kisah yang ke-14 daripada 51 kisah hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib daripada hadis sahih berdasarkan kitab asalnya yang bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Baik. Kisah 14, aku untuknya. Nanti kita akan tengok dia punya daripada mana lafaz ini muncul, daripada mana lafaz ini muncul. Hadis ini antara hadis yang cukup panjang dan menarik untuk diberi perhatian. Pada sesi sudah, siapa ingat lagi kita bincang tentang mimpi Rasulullah kan? Mimpi Rasulullah, dan Rasulullah telah pergi ke alam barzakh lah. Ditunjukkan amalan-amalan ataupun perbuatan yang diazab secara terus di alam barzakh. Ada beberapa daripadanya. Kita duk ingat semua semua amalan yang dini akan dihukum di akhirat selepas dihisab di yaumil mizan, di al-mizan. Tapi rupanya di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah nyatakan Allah akan balas cash ketika mana di yaumil mahsyar lagi. Itu yang kita perlu bagi perhatianlah, dan jelas dosa-dosanya apa pada dalam hadis tersebut. Jadi kali ini satu perkara yang menarik lagi, dan hadis ini juga digelar sebagai syafa'atul uzma, hadis tentang syafa'atul uzma, syafaat yang teragung, kerana ia berkaitan dengan nanti kedudukan Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan pada sahabat baginda, pada kita semua, ana sayyidul nasi yaumal qiyamah. Aku ni ketua bagi seluruh manusia pada hari kiamat. Jadi kenyataan itu sangatlah besarlah makna dia. Kalau sekali tengok macam seolah-olah Rasulullah angkat diri sendirilah. Macam Rasulullah berbangga-bangga dan angkat diri sendiri. Tapi setelah kita membaca keseluruhan hadis ni, kita akan sedar ataupun faham kenapakah Rasulullah mengucapkan yang demikian itu. Baik, tanpa memasa kita tengok satu perenggan ke satu perenggan. Dulu bila saya buat buku ni sebelum ini, seluruh hadis ini yang panjang, kita akan datangkan teks bahasa Arabnya dulu, baru terjemahan. Tetapi penerbit ni, Ali Rabbani, dia kata tak nak macam tu. Nanti payah orang nak baca. Dan betul lah, bila tu memang payah lah, jadi panjang tu. Kadang-kadang kita tak baca pun teks Arabnya. Jadi rugilah. Keberkatannya pada kita melafazkan hadis-hadis Rasulullah itu semula. Itu ada keberkatan. Sebab kita sedang mengulang balik apa yang Rasulullah sebut 1400 tahun dulu. Jadi itu satu kecintaan lah. Sepatutnya bila kita baca tu, kita rasa, oh Rasulullah, kita ada feeling Rasulullah sebut benda ni dulu ni. Macam mana ni? Kita menghayalkan, membayangkan, kalau aku dengar daripada Rasulullah sendiri ni, Allahu Akbar, seronoknya. Begitu. Sebab itulah baca hadis ni sangat kena disiplinnya, dan juga tak boleh salah baca lah. Sebab tu kita letak baris apa semua ni supaya tepat bacaannya,
sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Baik. Ayuh kita bermula. Wa bihi qala haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi az-zira'u wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha tahshatan thumma qala ana sayyidun nasi yawmal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalika. Jadi mudahlah bila potong separuh-separuh tu, dalam proses pengajian kita pun akan jadi mudah. Nah, baik, daripada Abu Hurairah adapun Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul daging yang sudah dimasak, yakni diberikan kepada baginda bahagian paha yang memang disukai baginda. Farufi'a ilaihi dhira'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahanasa minha nahsatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigitnya sekali dan kemudian bersabda, aku adalah pemimpin, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Tengok perkataan sayyidun nas. Rasulullah tak kata ana sayyidul muslimina yaumal qiyamah. Rasulullah tak kata ana sayyidul mu'minina yaumal qiyamah. Kalau sayyidul mu'minin ataupun paling tidak muslimin, itu biasa. Itu semua Nabi dan Rasul ada umat dia masing-masing. Tapi bila Rasulullah sebut ana sayyidun nas, maksudnya daripada Adam sampailah ke akhir zaman, ke umat Nabi Muhammad, semuanya adalah Rasulullah adalah dia punya ketua. Dia punya leader. Ketua. Nah. Baik. Dan ini pernyataan yang besar lah. Tapi Rasulullah tanya kepada sahabat tu, wa hal tadruna mimma dzalika? Dan berkenapakah yang demikian itu berlaku? Tahu tak? Tahu tak kenapa jadi begitu? Kenapa tak? Tahu tak kenapa sebabnya jadi begitu tu? Rasulullah tanya pada sahabat. Ada banyak aspek kita boleh tengok dalam peringkat pertama ni. Pertama, dulu-dulu kita diajarkan bila makan tak boleh bercakap, betul? Padahal ketika makanlah kita nak beramah mesra dengan keluarga ke anak kita, nak tanya apa semua masa lain, dia buat kerja masing-masing dah. Masa makan tu kalau mak ayah yang bagus ni, yang ada masa mereka akan gather sama-sama lah. Makan malam ke, makan pagi kan. Tu paling tidak pergi kedai, makan ramai-ramai kan. Masa itulah nak sembang, nak tanya sihat tak sihat apa semua. Lantas kita diajarkan satu masa, bila makan jangan bercakap. Kita faham kata sepanjang makan tu senyap, jangan bercakap. Akhirnya tidak mesra. Sebenarnya yang lebih tepat ketika mengunyah makanan. Masa duk kunyah makanan tu, memanglah. Sembur semua dalam mulut tu, maka itu dilaranglah. Tetapi bila kita makan, lepas habis kunyah, dah telat, dah. Nak suap-suapan kedua, mulakan percakapan. Macam mana hari ni sekolah? Macam mana hari ni sihat ke? Macam mana? Itulah. Sekarang ni musim durian kan? Tu. Sambil-sambil makan pulut durian tu, oi, power betul Jadi itulah waktu beramah mesra apa semuanya. Itu satu. Jadi ini menunjukkan Rasulullah juga makan sambil bercakap. Maksud makan sambil bercakap di sini, Rasulullah makan jamah satu mulut dan dah habis telan, Rasulullah pun thumma qala. Tengok tu. Thumma qala, lepas Rasulullah dah kunyak satu gigitan, kemudian ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Takkan kita kata kamu ni mau bercakap masa makan. Rasulullah buat ni. Maksudnya yang dilarang adalah bercakap semasa mengunyah makanan. Itu lebih tepat. Perlu diperbetulkan itu. Betul Kak Azhar, meal time itulah quality time. Yes, of course, right. Apatah lagi bila keluar sama-sama hujung minggu kan, di restoran yang
bagus-bagus sikit, tak ramai orang. Masa itulah nak bercakap, nak sembang. Within a week punya aktiviti, entah tunggal langgang, tak jumpa muka pukul setengahnya tu. Saya isteri balik pukul 11 malam, sampai rumah kat pukul 12. Esok pukul 5.30, pukul 6 nak pergi kerja dah. Kadang-kadang tak jumpa pun anak. Masuk bilik anak dah tidur, keluar anak tak bangun pun lagi. Akulah jadi mangsa kemudiannya. Itulah ceritanya. So masa makan lah itu, masa keluar nanti. Waktu dia balik, dia akan kadang-kadang kita kata, jomlah keluar makan, bawa semualah. Tu. Baik, itu satunya pengajaran kita boleh daripada perenggan pertama. Kemudian yang kedua, bahagian peha Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang lain digambarkan suka orang Arab ni bila dia masak kambing, mereka masak kambing muda, mereka bakar ke, mereka panggang ke kambing muda. Dan bahagian yang paling sedap pada kambing ni adalah bahagian peha dia. Peha kambing muda ni is the best lah. Kita orang Melayu je sembelih kambing tua. Orang Arab buat nasi Arab, dia sembelih kambing muda. Muda ni tidaklah baby, tapi keadaan yang apa dia kata remaja lah kot. Masih tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda itu the best. Dan Rasulullah suka. Dan ada satu kejadian di mana, dan ini bukan bermaksud jadi sunnah kepada kita, sunnah yang dituntut dan bersifat sunnah tasyri'iyah, maka kambing ni bahagian peha, tidak. Ini hari-hari makan kambing bahagian peha. Kenapa? Sunnah Rasulullah, tak jadi begitu. Ini sunnah jibliyah. Sebab zaman tu zaman, dan Rasulullah tak makan kambing hari-hari pun, mungkin setahun, wallahu'alam, mungkin setahun sekali. Tak kerap lah, saya tak berani kata setahun sekali, wallahu'alam, tapi kekerapannya sangat kurang. Dalam banyak keadaan lain, Rasulullah sangat sederhana dalam bab makan lah. Tapi ada riwayat yang menyebutkan, contohnya ketika pergi ke Khaybar. Bila pergi ke Khaybar, selepas peperangan membersihkan golongan Yahudi yang berpaling tadah, selepas perang Khandaq tu, sampai ke Khaybar, ada wanita tua Yahudi telah serve inilah kambing. Dan Yahudi ni dia belajar, dia tahu Rasulullah suka bahagian peha. Jadi dia jamu para sahabat. Rasulullah sempat gigit sekali, nak gigit dan tak sempat telan, gigit dah, malaikat bagi tahu bahawa daging itu masmumatun, ada racun. Ada racun. Dan dalam riwayat tersebut, salah seorang sahabat Rasulullah sudah terlebih dahulu dia cepat sikit makan dan telan, maka dia meninggal. Seorang inilah daripada Madinah, Ansar, bukan Muhajirin tapi daripada Ansar. Itu. Jadi ketika akhir hayat Rasulullah, semenjak daripada peristiwa itu, langit Rasulullah berwarna kehitam-hitaman, kesan daripada racun tersebut. Sehinggalah kesan racun itu kembali 2 minggu ataupun beberapa minggu sebelum Rasulullah wafat. Dan salah satu ungkapan hadis yang masyhur ketika Rasulullah sedang gering sakit tu, dia kata hampir rasa nak putus-putus orang dalam badan aku ini, kesan daripada racun Khaybar dulu. Tu. Jadi related lah. Cuma nak kata Rasulullah dibunuh apa semua secara ni, tidak adalah ulama yang kata begitu. Tapi berdasarkan hadis tu, Rasulullah kata mengisyaratkan demam berat, sakit kepala yang dirasai ketika pergi ke Baqi pada waktu malam itu bermula antara kesannya daripada kesan masmumah, racun yang duduk di Khaybar tadi. Baik, itu antara fakta-fakta yang menarik jugalah. Okey. Kak Nazar kata, if semua makan peha, siapa nak makan isi lain? Baik. Tadi Rasulullah apa kata pada tadi? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalika. Kemudian dia kata lagi, yujtama'un nasul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin yusmi'uhumul da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu asy-syamsu wa yablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna fayaqulu an-nasu
ala tarawna ma qad balaghakum ala ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum bi Adam. Ini menarik Pada hari kiamat Allah menghimpunkan manusia, yakni seluruh manusia, orang yang terdahulu dan kemudian. Di satu kawasan yang luas, yakni mahsyar lah, padang mahsyar. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan kepada mereka dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Jarak matahari begitu dekat sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Waliyadzubillah min dzalik. Setengah riwayat menyebutkan setiap daripada kita ada matahari masing-masing, berdasarkan amalan masing-masing. Dan ada yang tenggelam dalam peluh sebanyak setinggi buku lali, ada yang setinggi peha betih, ada yang tenggelam langsung sampai tengkak, nyawa-nyawa hidup, dan pelbagai lagi keadaan. Ada pelbagai riwayat tentang situasi. Bila kita baca tentang setiap orang ada matahari, dia macam tak logik. Tapi setelah kita hari ni moden, kita tengok the Milky Way of Galaxy, tuan-tuan, di luar sana entah berapa bilion sistem solar yang ada. Matahari itu sendiri bagi menjadi pusat setiap sistem solar, dan the Milky Way of Galaxy di bawah langit pertama semuanya itu entah berapa sebenarnya. Maka kita kata memang tak tahu berapa lah. Matahari itu sendiri sama banyak dengan manusia ke tak tahu. Wallahu a'lam. Gitu. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya yang terlalu hebat dan terlalu luar biasa itu. Saya selalu buat perumpamaan. Contohnya, segala apa makhluk yang sains tak jumpa hari ini, kita khayalkan dia berada dalam ruang ini. Maksudnya apa dia? Matahari, bintang, bulan, segala bima sakti itu pula, the Milky Way of Galaxy, entah berapa jumlahnya pula sebenarnya. Itu kita punya sistem solar, matahari, ini. Kemudian sistem solar kita ni berada dalam satu the Milky Way of Galaxy ataupun bima sakti. Masalahnya bima sakti itu berada dalam layar mana? Entah berapa lagi tu. Dan itu pula dalam layar mana? Dan itu semua masih lagi di bawah langit pertama. Jadi besar mana alam ni sebenarnya? Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah melihat semuanya pada malam Isra' wal Mi'raj. Dan Rasulullah kata sepanjang perjalanan tu dia tengok malaikat ni ramah tak ramah, sampai hampir tidak ada ruang. Malaikat setiap ruang tu ada malaikat duk susum. Ya Rab, apa ni ramah belum? Macam mana? Tu kalau kita boleh bayang lah. Tak boleh nak bayang lah. Tiba-tiba ada orang fikir, ada orang tanya, Aina Allah? Allah di mana? Soalan-soalan yang sangat dangkal itu. Cukuplah kita berfikir tentang kehebatan penciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Memadai untuk kita rasa kagum dan kita rasa, Ya Rab, Maha suci Engkau ya Allah dengan ciptaan yang terlalu hebat luar biasa ini. Memadai sudah. Tapi nak juga Aina Allah? Ada Allah di mana? Allah tu lagu mana? Allah di dia bincang pasal zat Allah yang Maha Agung. Tak layak kita. We are not capable to talk, to think, to even to talk, to think about that. Memang tak layak rasa. Beyond our knowledge, beyond our system, beyond our everything. Sebab tu duk fikir persatu je lah. Tak masuk dah kelas kita minggu depan ni. Duk beratik Allah. Jangan ya. Okey, cuba tengok di sini. Bayangkan setiap makhluk yang sains dapat discover sekarang. The Milky Way of Galaxy tu di ruang angkasa raya mana tu, semuanya berada dalam satu ruang inilah kita kata, satu ruang ini. Ruang ini seluruhnya masih di bawah langit pertama. Ada berapa langit di atas? Ada 6 lapis langit lagi di atas sebelum sampai ke Sidratul Muntaha dan Arasy Allah Ta'ala, makhluk yang paling besar. Jadi besar mana alam ni sebenarnya? Wallahu a'lam. Dan Allah Maha besar, Maha agung daripada itu lagi. Dah. Kalau bercakap dengan orang yang ada sains sikit, dia akan faham lah benda tu. Ada. Baik.
Okey, ada maklumat menarik daripada siapa tu yang share tu? Kak Siti, Kak Siti. Cik Siti ke ni? Cik Siti? Cik Siti ke tu? Nama wanita Yahudi beracun Nabi SAW ialah Zainab binti Harith bin Salam al-Israiliyah. Namun ulama memberikan nasihat agar tidak mencelanya lantaran ada pendapat mengatakan dia telah memeluk Islam selepas itu. Ya, yang ni jujurnya maklumat baru untuk saya. Setakat yang saya baca, wanita itu telah dijatuhkan hukuman mati. Nanti boleh kita cek sama-sama ya. Wanita itu telah dibunuh disebabkan sebab khianat tersebut. Berdasarkan versi atau riwayat yang saya baca. Nanti saya cek balik. Mungkin Cik Siti pun boleh datangkan rujukan untuk kami cross check pun bagus juga. Dalam boleh di sini atau boleh share lah di sini Baik. Okey, seterusnya. Pada hari kiamat Allah menghimpunkan manusia, orang-orang yang terdahulu kemudian di satu kawasan yang luas. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan tadi, jarak matahari begitu dekat dengan manusia, berada di puncak kesusahan, kewayahan yang amat dahsyat. Mereka tidak berdaya untuk menangguh keadaan tersebut. Semua ni lepas bangkit di Yaumil Mahsyar dengan tiupan sangkakala kedua lah. Dan nanti kita akan baca hadis berkaitan dengan situasi tiupan sangkakala itu. Dia bermula dengan seakan-akan berlaku hujan gerimis. Bila berlaku hujan gerimis, kemudian manusia bila tanah ataupun pada mahsyar tu kena hujan tersebut dan tiupan sangkakala berlaku, manusia bangkit bercantum tubuh badan kita ni, daging tulang apa semua dengan tiba-tiba, dengan keadaan yang sekelip mata. Pam. Dan bila bangkit tu semua orang terpinga-pinga. Pelanjar bogel lah belakang ni, terpinga-pinga. Terpinga-pinga macam baru sedar. Macam baru sedar daripada tidur. Begitulah digambar dalam hadis Nabi SAW. Dan masing-masing kalut lah. Macam mana ni? Apa yang berlaku kita ni? Apa nasib kita? Dan gemparlah seluruh manusia. Sebagaimana digambarkan dalam bahagian ini. Bahawa mereka pun kalut lah macam mana kita ni. Masing-masing nanti kena azab. Kena ada yang teruk, ada yang biasa, ada yang okey dan seumpamanya. Dan dalam hadis lain menyebutkan nanti dalam syarahnya, dalam syarah hadis ni sebenarnya, bahawa orang yang pertama diberikan baju di Yaumil Mahsyar itu salah seorang Nabi, dan tak silap saya adalah Nabi Idris ataupun Nabi Ibrahim. Kena cek balik nanti kita tengok. Maksudnya ada Nabi-Nabi yang diberi pakaian untuk menutup inilah keaiban dan seumpamanya. Baik, kemudian ada kata lagi apa dia? Tidakkah kamu lalu sebagai manusia berkata begini? Okey. Mereka pun duk cakap-cakap sama-sama manusia ni lah. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Mereka berkatalah kepada sesama mereka. Mereka duk kata begini. Tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami? Lalu sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya. Tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami? Ini. Tidakkah kamu rasai kepayahan yang telah menimpa kamu? Tidakkah kamu mempunyai pandangan siapa yang dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kamu? Maka tengok istilah syafaat di atas ni ada dipanggil yashfa'u lakum ila rabbikum. Ala tanzuru, kamu tak tengok ke? Nazara ni tanzuru. Kamu tak ada pandangan ke? Man yashfa'u lakum ila rabbikum, siapa yang boleh minta syafaat kepada kamu daripada Tuhan kamu. Gitu. Tengok mereka sedang cari orang yang boleh memberi syafaat itu. Berikut saya kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Isabah. Okey, cantik. Memang ada pendapat mengatakan dia tidak hukum qisas. Namun kelihatannya Hafiz Ibn Hajar mengutamakan pendapat dia memeluk Islam. Wallahu a'lam. Jadi khilaflah benda ni. Terima kasih Cik Siti atas sumber yang padu sangat. Itu kita perlukan Cik Siti tu. Lama Cik Siti tak masuk. Tukar kitab dah baru masuk. Kak Syida? Lama Cik Siti kita tak masuk ni. Ustaz? Baik, maka setengah daripada mereka mengesyorkan, pergilah, okey, minta maaf, syafaat kepada Tuhan kamu, maka setengah daripada mereka mengesyorkan, alaikum bil Adam, pergilah kamu kepada Adam, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ini memang journey yang cukup menarik lah. Satu perjalanan di akhirat yang cukup menarik. Fayatuna Adam alaihissalam, fayakuluna lahu.
anta abul bashar. Kalau nak baca baris semua, kalau biasa orang Arab ni baris hujung tu bila kita bercakap kita matikan. Nah, tapi bila baca tu biasa dia bacalah. Tapi matikan pun boleh juga. Anta abul bashar, kata Mak, anta abul bashari khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbika ala tara ila mahnan ala tara ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana fayaqulu Adam. Adam pun jawab. Ni soalan setelah manusia semua belagak ramai-ramai pergi cari Adam, cari jumpalah di yaumil mahsyar tu. Kemudian mereka pun melakukan dialog dengan Nabi Adam AS, mintalah. Kemudian Adam pun jawab, fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu nahani 'anil syajarati fa'asaituhu nafsi kata Adam. Izhabu ila ghairi izhabu ila nuhin. Maka mereka pun semua manusia, mereka di sini semua manusia lah, menemui Adam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah abal bashar, yakni bapa segala manusia. Allah telah menciptamu dengan tangannya. Di sini digunakan istilah tangannya. Khalaqakallahu biyadih. Terjemahan literal bagi biyadih, tangan. Maka bolehkah kita kata tangan macam ni? Tak boleh lah. Laisa kamitslihi syai'. Ini semua maklum ya. Walaupun secara literal bahasanya sama, namun hakikatnya berbeza. Benda ni tak payah syarah lah tuan-tuan. Semua sudah maklum. Mustahil Allah sama dengan manusia. Menjadi kufurlah kita jika beriktikad bila dalam Quran dan hadis guna sifat dan juga anggota ke apa semua, lantas kita faham kata exactly like us, like human, no. Like makhluk, tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalas. Kita kata Allah Taala guna biyadih, maka kita pun terimalah biyadih. Cuma hakikat lagu mana wallahu alam. Kenapa? Kerana Allah Maha tahu kedudukan dan seumpamanya. Yang kita tahu bila Allah Taala sebut, maka kita terima begitulah. Tapi hakikat tak mungkin sama. Selesai. Jadi disebutkan di sini Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam dirimu. Di sini bahaya sikit. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan padanya daripada ruhihi. Tengok tu. Min ruhihi, daripada rohnya. Jadi kalau baca literal difaham min ruhihi, daripada rohnya, maksudnya roh yang ada dalam badan Adam adalah daripada Allah. And then Adam tu sebahagian daripada Allah. Jadi kita anak cucu Adam ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Adam. Maka kita ni adalah sebahagian daripada Allah. Ni golongan batiniah dia faham gitu. Batu kita dah sebahagian daripada Allah. Nak semayang bang buat apa? Takkan nak sembah diri sendiri. Selesai masalah. Kerana di sana ada ayat Quran yang lebih kurang sama juga yang boleh difahami secara salah begini. Allah menyebutkan lafaz yang lebih kurang, saya tak ingat lafaz khususnya itu, tapi maknanya macam soalannya secara literal, wa nafakha fika min ruhi, juga daripada ruhnya. Sedangkan yang dimaksudkan Allah meniupkan roh yang diciptanya ke dalam tubuh Adam. Sebab roh tu tetap makhluk, bukannya sebahagian part of Allah itu. Tapi ada setengah dia cuba faham dengan kaedah itu, menyebabkan mula-mula dia kata apa dia? Mula-mula dia kata kenapa perlu solat? Selagi mana kita tak kenal Allah, kita tak kenal Tuhan kita, macam mana kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maka kena kenallah diri kita, barulah kenal ini Tuhan. Bila dah kenal diri, rupa-rupanya kita ni part of Adam, and Adam is part of Allah, from the spirit part of Allah, then why should we pray to Allah? Because ourselves is part of the God and Allah. Sudah selesai masalah. Nah, balik awal lagi tu tuan-tuan ya.
Tapi golongan batiniah memang duk faham lagu tu. Sebabnya utama apa dia? Malas sembahyang, itu saja. Isunya malas sembahyang, itu saja. Duk pusing-pusing alam cari dalil, cari itu. Sebenarnya nak kata sembahyang ni tak wajib. Kita ni pakai niat begitu jelah. Karena kita ni kan siapa kita sebenarnya? Tak. Kita pun kata, dia kata Zahiruddin, cuba tunjuk diri awak di mana. Kita berkata, inilah diri saya. Dia kata, itu bukan diri awak, itu dada awak. Sudah. Lepas tu, cuba tunjuk lagi. Cuba lagi. Di mana diri awak? Tunjuklah. Dia kata, inilah diri saya. Itu tangan awak, bahu awak. Bukannya diri awak lagi. Dah. Duk main begitu. Duk main begitulah. Maka dianggaplah ia ilmu besar, ilmu tinggi lah, apa semua betul begini. Dan seumpamanya. Baik, ni siapa dia share ni? Bagus ya, maklumat-maklumat ni penting. Siapa-siapa ada maklumat macam Cik Siti apa semua tadi begitu gini, akak-akak kita ni boleh taib. Bagus sebenarnya. Kak Nur Asyah Alin kata agama Sin juga percaya Tuhan ada dalam setiap makhluk. Kepercayaan pantheism, dia ada dua, pantheism dengan panentheism. Boleh baca buku Ustaz Ahmad Ikram. Kajian yang cukup mantap dan menjelaskan. Dan ia bermula daripada zaman falsafah Plato, Aristotle, Sokrates lagi. Bahawa golongan falsafah percaya bahawa alam ini dengan Tuhan adalah sama. Same sources. Alam dan Tuhan itu adalah dia sama. Wahdatul wujud lah. Dia adalah perincian sama. Sedangkan agama Tauhid kata Allah Khalik, pencipta. Kita semua selain pada Allah adalah makhluk. Maf'ulun bih yang dibuat. Tapi golongan falsafah percaya permulaan dunia ini adalah sama dengan permulaan the God itself. Tapi sebenarnya bukan God. Sebenarnya the soul ataupun dia panggil the one. Itu semua falsafah lah. Mereka tidak ada panduan wahyu dalam nak bincang bagaimana alam ini terjadi. Mereka pun spekulat bahawa alam ini bermula semenjak daripada Tuhan ada. Bila Tuhan ada, alam pun ada. Qadim, sebab tu alam ni qadim. Alam ni ada qadim, yakni sedia kala dari awal. Kita hanya Allah sedia kala. Qadimnya itu hanya Allah. Alam ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Ada waktu diciptanya dan ada waktu kehancurannya nanti. Tapi bagi ahli falsafah, dan benda itu menyerap dalam agama-agama dan kepercayaan lain datangnya. Sebab tu falsafah, filsafat ni, filosof, adalah golongan yang mencampur adukkan spekulasi minda untuk menjelaskan hal-hal ghaibiyat yang mereka namakan sebagai metafizik. Bila mereka sebut metafizik, kita menjadi pening, jadi takut. Oh, ni benda tinggi ni. Benda-benda yang orang-orang yang hebat-hebat je ni. Macam orang nak belajar fizik lah, dia takut. Oh, fizik ni, sains yang kena begini. Jadi bila sebut metafizik, lagi teruk pada fizik lah ni. Sebenarnya metafizik itu adalah segala benda yang bersifat ghaibiyat dan sam'iyat. Benda ghaib. Metafizik, fizik benda nampak. Boleh diukur, boleh dikira, boleh dicerap. Tapi bila sebut metafizik, roh metafizik. Tetapi bila dibincangkan metafizik dan metafizik of Islam, rupa-rupanya yang dimaksudkan adalah pemikiran-pemikiran falsafah yang telah menyerap dalam Sufism. Itu kita kata, itu macam Gnosticism, itu macam Batiniah, Gnosticism, Mysticism. Itu semua bukannya metafizik dalam arti kata benda gaib yang kita imani. Sedangkan beriman pada Allah, Nabi, hari kiamat, semuanya metafizik. Semuanya adalah ghaibiyat sam'iyat. Di sinilah kita duk bergaduh dengan sebahagian sahabat kita yang masih menerima doktrin-doktrin falsafah yang diislamkan dengan nama Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7. Perkara itu semua perkara metafizik yang juga adalah perkara-perkara yang bersabit dengan ghaibiyat sam'iyat yang sekaligus adalah bersabit dengan akidah. Dan dalam akidah kita orang Islam mesti hanya bersumber Quran dan Sunnah. Sebab tu kita nak bincang bagaimana alam ini muncul. Alam ini diciptakan. Kita orang Islam berpada dengan isyarat daripada Quran dan Sunnah. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Itu maklumatnya, terhenti di situ. Nah, tapi bagi ahli falsafah dulu tidak, mereka merincikan lagi begitu begini dan seumpamanya, dan akhirnya mereka mencipta fahaman-fahaman sendiri bercampur aduk jadi agama. Hindu pun Advaita Vedanta,
Advaita Vedanta juga pantheism. Dia ada apa nama? Brahman dengan Atman. Brahma, ni bukan Brahma Tuhan tu, ni Brahma dia bermaksud the one, the soul, titik mula yang pertama. Dan limpahannya emanation, itulah pantheism tu. Dia berlaku limpahan. Daripada satu titik ni dia berkembang, permulaan alam ni. Bila berkembang dia melimpah. Melimpah ni menjadi Atman. Jadi Atman ini nak balik semula kepada Brahman, maka antaranya kena kenal dirilah, kena meditasi, kena main yoga apa semua, mencari potensi roh jiwa. Itu yang bila ada golongan motivator duk main astral lah, apalah, mengenal diri, duduk, semua ada kaitan ni. Dia mari daripada sama ada Hindu, dia mari daripada Neoplatonism, benda sama semua. Sebab mereka ada kepercayaan yang tersendiri tentang roh. Roh tu mistik. Sebab tu Rasulullah larang orang Islam pergi ke kubur pada awal zaman Islam. Sebab mereka nanti ada perasaan tertentu tentang roh. Sebab tu dalam Islam bila sebut tentang roh, jawapan Rasulullah adalah yas'alunaka 'anil ruh. Rasulullah jawab qulir ruhi min amri rabbi. Roh urusan Tuhan, aku tak tahu. Dan jawapan itu jawapan standard sama dengan Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ini menunjukkan Rasulullah benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Sebab kalau dia jawab roh ni sebenarnya Atman, Brahman berpunca dari satu, roh ni sebenarnya pancaran burung merak di kayangan daripada naga gitu gini, setiap agama Hindu, agama apa nama Buddha, mereka ada spekulat, ada teori-teori mereka sendiri tentang roh. Kemestian roh. Jadi yang mereka semua selama ni mereka doa agungkan bukan God. Sebagaimana kita orang Kristian, orang Yahudi, Kristian dan Islam. Sebab jelas kita bila sebut God, the Almighty one, the one Almighty, God, Creator. Tapi bila agama-agama lain, ya macam Hindu, Buddha, macam Sikh dan seumpamanya, bila sebut kata Tuhan, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah the soul, the one, roh. Nampak tak? Philosophical sikit lah. Tapi memang dulu kita kata, Hindu ni sebenarnya dia percaya juga pada Tuhan. Cuma dia avatarkan, dia gambarkan Tuhan tu dalam wajah-wajah tertentu. Sebenarnya tak. Bukan Tuhan. Ruh. Mereka ada kecenderungan mesti tentang ruh. Ruh permulaan. Dia ada ruh permulaan. Ni Brahman. Brahman. Atman. Dalam Neoplatonism dia panggil the soul, the one. The soul, the one. Nous. Dan semua akan kembali kepada the one ini. Semua ni, kita yang melimpah akan cari. We are on the journey to find the pathway to come back to Brahman and also the soul, the one tadi. Itu mereka punya falsafah. Dia kata ini samalah kul huwallahu ahad. Dalam Islam pun Allah satu juga. Sudah. Tidak begitu. When someone can find the path to the one, the soul, mereka mencapai hakikat diri mereka, maka itulah mereka telah mencapai ma'rifah. Mencapai the highest objective of their journey, maka mereka mencapai ma'rifah. Mereka mencapai tahap tertinggi. Kalau dalam Buddha, nirvana. Bukan nirvana kebin tu. Nirvana, mencapai. Itu dia jadi tak perlu hidup dunia, duduk. Tak perlu duit, tak perlu apa, duduk apa saja, apa semua tu. Sebab dah menjumpai hakikat diri, bahawa hakikat diri ni adalah permulaan daripada the one, the soul tadi, maka kita boleh berhubung direct. Potensi diri, the truth happiness, the truth of our life, bla 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 bla. Bukankah benda-benda itu yang diajarkan pula dalam sebahagian daripada motivasi hari ini? Mencari potensi diri, kita kena khayalkan bila kita nak satu benda tu, kita bercakap dengan universe. Kita bercakap dengan universe. Pancaran positif daripada kita kepada universe akan bounce back. The positive juga energy. So what we are thinking now will reflect our future punya result, and then so on.
Oh, dia cerita. Maka kena ada. Saya nak gini, saya nak kaya, saya nak kaya, saya nak kaya, saya nak kaya. Aduh, aku kata dia orang ni. Dah. Tapi jadilah. Jadi tu maksudnya semangat tu datang. Jadi semangat. Tu. Selingan ya. Ala-ala dah sampai sini ni. Panjang lagi hadis kita ni. Tapi nak katanya. Itu. Jadi saya sangat syorkan. Puan-puan semua. Supaya paling tidak. Tengok video-video yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Ikram. Sekarang dia dengan di Perlis Wisdom Center of Knowledge apa benda tu. Buku-buku dia cukup berharga ya, bernilai. Saya bawa buku dia kepada profesor akidah perbandingan agama di UIA semua puji. Sebenarnya buku dia tu dah level akademik yang standard. Tapi disebabkan dia nak menulis untuk orang awam, dia terbit sendiri dia. Tapi buku dia tu dirujuk oleh profesor-profesor itu sebenarnya. Itu saya kata luar biasalah. Dan dia ada connect sikit dengan apa yang saya bincang, sebab saya bincang pasal pemikiran khurafat, pemikiran beragama apa semua ni. Kenapa orang Melayu duk minat khurafat lagi ni? Rupanya ada khurafat moden yang duk masuk melalui program-program motivasi ni yang duk ambil daripada luar negara, astral projection lah, apa nama feeling is prayer lah, apa lagi? Apa bukan dolar tu beranak mengarut tu juga apa ni apa nama? Yang buka-buka Quran ni Garpu Tala. Garpu Tala. Dah. Okey, buka. Bila kita ada satu hajat, susah hati apa semua nak petunjuk daripada Allah, pejam mata, bayangkan sungguh-sungguh, ya Allah, bantu aku bagi petunjuk ya Allah, bagi aku petunjuk ya Allah, bagi aku petunjuk ya Allah. Belak Quran. Belak Quran, maka letak tangan tu, bergerak tangan tu di muka surat tu. Okey, berhenti di satu tempat. Berhenti, buka mata, tengok apa exactly word yang kita punya finger stick on the words. So itulah petunjuk Allah pada kita. Tengok makna dia. Okey, tengok makna. Oh, gini ni. Tiba-tiba nak anar, neraka. Nak faham lagu mana? Alamak, apakah aku bakal masuk neraka? Jadi itu mengaruh. Dan amalan itu rupanya dah berlaku pada zaman pagan lagi. Bukan zaman Kristian. Zaman Kristian pun dipengaruhi sebelumnya zaman pagan. Zaman pagan mereka dah buat amalan tu lah. Dan bila Kristian mari di Jerman, di belah-belah apa nama, di belah kita panggil apa, Anglo-Saxon sana no. Jadi bila mereka dah mula embrace Christianity, mereka buat pada Bible begitu. Mari orang Islam kita buat gitu juga. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah ajar jika kita keresahan nak minta petunjuk, solat hajat, solat sunat, solat taubat, solat istikharah. Bukan duk tunjuk jari atas dahi tu. Duk main spirit of the coin, please show me. Itu kita tak setujulah ya. Kita tak setuju. Jadi benda-benda begitulah yang kita rasa nampak macam Islami, nampak macam okey, tapi sebenarnya tidak. Dan dikhawatiri perkara itu ada ciri-ciri, unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah kita. But then, as we discussed before, Iblis laknatullah, in term of mentalbis tu apa nama tu, kita kata untuk merasuk kita ni bijaksana. Segala benda yang mengaruh apa semua tadi tu, dia akan sulamkan dengan so-called Islamic term. Ini kita mulakan dengan bismillah. Ini kita mulakan dengan mengingatkan perjuangan Nabi-Nabi. Ni kita ambil daripada kita guna Quran. Macam Garpu Tala tu, kita guna Quran, kita bukan guna Bible ke guna apa, kita guna Quran. Takkanlah tak boleh guna Quran. Bukan Quran tu petunjuk daripada Allah. Bukan main dia tak tunjuk bila jari dia tu atas neraka, Jahannam. Ada. Dia tunjuk yang hanya pada nikmat, sabar. Jadi itu bukan caranya tuan-tuan ya. Tapi banyak motivator, sebahagianlah motivator duk guna modul-modul tersebut. Dan memang ada, saya tahu sebahagian yang pernah ikut ni pernah lalulah benda tu dan memang kita impress lah at the first. Memang kita impress. Oh, ini caranya ya. Oh, saya pun depression ni nak cari apa nama healing ni kan. Inilah caranya kot. Duk malam-malam khayal, kosongkan diri, keluarkan roh, mengembara pergi ke Mekah, tawaf gini-gini. Dah. Bolehlah kita sekadar kita nak feeling-feeling seorang-seorang boleh. Tapi ni dia dah macam ritual tau. Dia dah ritual kan.
Dia dah ritual, dia dah ini. Tu. Aduh, hai. Macam mana tu? Mana. Apa tajuk Ustaz Ikram? Siapa boleh share ni? Mana lagi ni? Oh, banyak pula soalan kita ni. Dah pening dengan berjalan susah. sorry, jadi sedih. Masuk falsafah ni memang dia kena pening lah. Law of attraction, yes, one of. Law of attraction, kita telusuri dia punya genealogy. Genealogy ni asal muasal. Daripada mana akar ajaran itu. Sebab tu saya, bila bincang bab khurafat tahyul mistik, saya pergi kepada historical sociology. Bagaimana permulaan dulu sebelum tok nenek moyang kita dulu, benda itu jadi fenomena. Sehinggalah hari ini result-nya begini. Selepas 2-3 ribu tahun selepas Islam, masih lagi result-nya begitu. So, maksudnya apa dia? Maksudnya kita boleh fahamlah. Bila kita boleh faham tu, kita diagnose dengan tepat, maka insya-Allah kita tahu the best cure that we can provide to our society. Our society mind, how to think about Islam dan seumpamanya. Law of ratio, Mak Ustaz. Okey, Cik Siti, terima kasih kehadiran yang bermakna lah, sentiasa bagi benda baru pada kita. Terima kasih. Itu macam affirmation. Saya tak tahu pasal affirmation, tapi kalau yang jenis-jenis macam tu lebih kurang lah, Kak. Yang ada pelik-pelik, suruh meditasi tu. The best meditation adalah solat, baca Quran, tadabbur Quran, and also class like this, kelas mengaji ilmu. Itu sebenarnya the best meditation dalam Islam perspektif. Kalau kita nak pakai istilah meditation, ya. Apa dia meditate ni? Kita sedang, apa dia meditation? Macam kita sedang healing lah. Kita sedang apa? Sekarang ni orang kata, ya, berapa ramai orang yang mendapat semangat bangkit balik bila mereka mula dekat dengan Quran, mereka mula hadir kelas-kelas pengajian Quran dan hadis, mereka jumpa the real purpose of their life from the Quran and hadis dan seumpamanya. Sebab tu kita kata, nasib baiklah mutakhir ni dah ramai ustaz-ustaz kita yang mula duduk ajar tadabbur Quran, dan kita pun baru dengar tentang tadabbur Quran less or more dalam 10 tahun ni sahaja. Sebelum tu mana dah ada dengar istilah tadabburnya. Betapa ramai orang duk pergi motivasi tu, motivasi ni, tapi dia tak pergi motivasi yang sebenar, iaitu pengajian berstruktur untuk faham qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang syok dengar Ustaz Muin syarahkan word by word daripada Quran. Kita dengar sepatah dia syarah pun, ya Allahu akbar. Nah, bukan letih, tapi rasa Allah, jahilnya kita, rasa tak fahamnya, jauhnya daripada Quran. Sampai tahap tu. Bila kita dengar Ustaz Sya'ari huraikan tentang Quran, tadabbur dia dan kelas-kelas dia, ya Allah, begitu hebat teknikalnya, begitu sekali banyak kaedah-kaedah penawar-penawarnya daripada Quran. Kita dengar Ustaz Zul pula pergi kepada dengan halusnya, satu, ya Rabbi, kata begini. Tu. Tak habis sebenarnya. Tapi kita duk cari tu, yang terbang sana, yang terbang sini, yang keluarkan roh, masukkan roh. Duk main roh saja kita ni. Roh sana, roh sini dah. Roh ni urusan Allah, benda gaib. Hatta sekarang roh duk di mana pun saya tak tahu ni. Siapa pernah jumpa roh dia sendiri? Siapa pernah communicate dengan roh dia? Ada. Wahai roh, tunjukkan diri kamu, saya nak bercakap dengan kamu sekejap. Tiba-tiba mari, ya saya tuan, sudah. Kamu nak apa? Ada. Jadi misterinya ruh itu telah menyebabkan salah faham, spekulasi yang begitu panjang dalam sejarah kemanusiaan. Sebab tu bila Islam mari petunjuk wahyu, yas'alunaka 'anir ruh, maka Rasul jawab, qulir ruhi min amri rabbi. Sebagaimana yas'alunaka 'anis sa'ah, bilakah berlaku yang kiamat? Rasulullah menjawab apa dia? Man mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya. Dalam hadis Jibril itu kan. Bermaksud Rasulullah nak ajar kita, ada benda yang memang kita tak boleh nak explore. Termasuklah ainallah apa semua. Memang akal memang kita boleh nak fikir macam-macam. Tapi kita kena realize menggunakan akal logik pintar kita, ada benda that we cannot reach even though we try hard to reach that part.
to solve the problem. Adapun untuk understand, tak boleh, tak sampai. So stop di situ. Gunakan panduan-panduan yang jelas yang dah ada. Apa tajuk buku Ustaz Ikram? Apa ya tajuk dia? Sekejap, saya tengok di sini. This one is the best. Tersesat. Kebatilan gerakan New Age. Ini versi yang terkini, versi yang ni lah. Tengok tu ada gambar-gambar. Gambar apa tu? Nak. Orang Melayu kita dulu percaya pada apa dia? 4 unsur. Alam ini pada 4 unsur. Tanah, api, air, angin. Itu zaman falsafah dah ada. Tapi orang Melayu kita tradisional duk kata ni tok nenek moyang kita punya kehebatan kearifan. Dah falsafah dulu lagi. Begitu juga banyak sihir-sihir apa semua amalan-amalan yang ada dalam kitab Jawi itu sebenarnya memang dah lama dah. Tapi bila dia jadi kitab Jawi, maka dia anggap benda tu sahih dah betul belaka. Itu masalahnya. Bila kita buktikan apa yang mereka duk sangka itu sangka benda yang datang daripada ni, kita kata dah lama dah ada dah. Dia tak boleh terima lah. Dia tak boleh terima. Law of attraction, of course. Harus. Self-affirmation termasuk ke? Wallahualam secara khusus, saya tak pasti apa self-affirmation tu, konteknya. Tapi kalau ada unsur-unsur begitu tadi, itulah. Bagaimana dengan berpegang dengan aura-aura? Ya, aura-aura ni jika ditelusuri, tuan-tuan, dia bukan daripada petunjuk Quran dan Sunnah. Dan dia ada sumber dia ni, yang aura-aura ni. Aura biru gini, aura merah gini. Hari ni gembira, maka auranya biru. Jadi pakaian kena biru belaka dan seumpamanya. Kita khawatirlah dia punya ajaran itu akan pergi lajak kepada benda yang akhirnya bersabit dengan akidah dan seumpamanya. Yang sebahagian pembinaan teori-teori ataupun benda-benda begini yang dibuat oleh ramai motivator dia ambil daripada luar negara. Dia ada yang jadi pseudo-science, nampak macam sains, fizik lah, metafizik lah, sains metafizik lah, sains minda lah, sains akal, macam-macam istilah. Tapi sebenarnya berasal daripada benda-benda yang bersabit, yang lebih kurang benda yang kita jelaskan tadi. Jadi saya syorkan mereka yang pernah terlibat ni supaya explore lagi, buat bacaan lanjut, tanyakan kepada pakarnya, dan pakar dalam bab ni pada saya tak ada orang lain lah, Ustaz Ahmad Ikram antaranya, dan beberapa orang ustaz lagi. Saya bidang saya lah. Saya bidang saya. Cuma dia ada kaitan sikit. Dan saya baca sikit. Dan saya membaca kajian-kajian mereka. Memang ni. Dan yang paling teruk, ramai tak tahu sekarang apa dia. Dia panggil New Religion. New Religion ni, generasi Kristian yang baru, yang dah bercampur dengan Batiniah, apa semua itu ni. Yang dibawa oleh siapa? Ramai opa-opa daripada Korea ni. Tahu opa-opa? K-pop. Sebahagian daripada artis K-pop sangatlah kita kata committed dengan dakwah Kristian, dan Kristian mereka tu bukan Kristian yang macam Kristian yang kita kenali daripada Bible tu. Kristian ni Kristian yang dah aliran semasa yang dah berdiri sendiri, yang di-create oleh padri-padri di Korea ni yang baru ni, yang mereka dakwa diri mereka Tuhan, Jesus, mereka adalah Nabi Isa dan seumpamanya. Memang serabut tuan-tuan ya. Agama falsafah ni jadi serabut. Dia jadi macam, sebab tu kita kena mengaji tauhid yang sebenar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khalas. Kamu nak apa-apa, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Semua jawapan dah ada dalam Quran. Tak perlu nak berdoa, nak berkhoyat, nak keluarkan roh daripada badan apa semua, tak perlu. Ya Rabb, doa pada Allah. Dalam sujud kita, ya Allah bagilah aku begitu. Semua dah ada dah. Sebab tu saya kata perbanyakkanlah di akhir hayat kita ini menjadi pelajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi orang yang menuntut ilmu kerana ia dijanjikan mudah masuk syurga. Ilmu di situ adalah ilmu untuk faham Quran, untuk faham hadis Nabi SAW. Tuan-tuan bila kenal Quran dan hadis, tuan-tuan akan tinggal semua
benda-benda astral lah, apa semua, affirmation lah, apa semua, tuan-tuan akan tinggal belakang. Duit tak habis. Tak payah habis RM1,000, RM2,000, RM5,000 pergi kursus sampai luar negara tu. Semata-mata untuk cari lagu mana nak sembuhkan diri, nak bagi motivasi pada diri. Tak perlu. Membaca kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Yunus, kisah Maryam, memberikan motivasi yang cukup luar biasa dalam hidup kita. Sebab itulah kita berterima kasih pada Tadabbur Center, Ustaz Zulkhairi. Saya pun terjebak dah, dia ajak tulis buku macam-macam pasal Quran tu apa semua. Paling tidak saya berterima kasih lah, terpaksa tu. Nah, tuan-tuan dan puan rahimahullah. Semangat sikit hari ni Kak Syedah. Training marketing banyak ajar metod, yes. Kesimpulan akhirnya adalah tentang PITIS. Semua metod-metod tadi ataupun apa-apa semua tadi memang untuk PITIS. Sebab itulah mereka yang beramal, bila kita tegur setengah motivator ni, kita kata why not you motivasi tak ada masalah, tapi metod yang diajar kenapa guna lagi law of attraction sebagai contoh? Cipta kaedah sendirilah. Dia kata tak boleh lah, benda tu dah lama apa semua, dia belajar benda tu apa semua, dia macam mazhab lah. Dia macam satu mazhab, dia nak tinggal, nak kata agama teruk sangat, dia macam mazhab lah kaedah kawan. Jadi benda tu bersabit dengan pendapatan, dia pun dah lama ada circle dia, support from the international motivator apa semua, betul-betul jenama apa semua. Dia jadi terikat di situ. Kita katakan why not binalah modul-modul sendiri yang tidak melibatkan benda-benda law of attraction kepercayaan pada universe, kepercayaan pada tu ni dah seumpamanya bercakap dengan diri sendiri apa ni. Sebab tu saya kata jika motivator-motivator ini bolehlah kembali belajar sikit tentang usul tafsir, usul hadis, maksudnya mereka belajar semula setahun 2 tahun tentang asas-asas bagaimana nak guna Quran dan hadis untuk boleh dijadikan sebagai modul. Tadabbur lah. Ustaz Syahri Abdul Rahman dah buktikan bahawa ayat-ayat Quran boleh dijadikan modul-modul untuk training yang begitu sekali mampan dan mantap dan jelas dan berkesan itu. Dah. Tapi itulah bunyi, kena belajar Quran ke? Baca Quran pun tak betul. Itu masalahnya. Itu yang jadi tak berapa nak itu tu. Baik, seterusnya lagi, mereka ada cara untuk meyakinkan orang yang keliru. Ya, betul. Dia kena, muka jangan berkeruk lah. Dalam penyampaian tu, dalam suasana muzik, dalam satu dewan yang muzik, lepas berjoget-joget, insaf, menangis. Saya pernah masuk lah program macam ni, puan-puan ya. Sebab tu saya boleh share jugalah. Program ni dia ada menari, rudang, muzik kuat apa semua. Lalu sebentar, tuan-tuan, mari muzik sedih dah pula. Kita ni begini. Tak terbayang kalau kita nanti begini. Lepas tu, mari pula muzik disco dia tu, gedebung. Kita kata, ini apa benda ni? Bayar berapa? RM4,500, RM5,000 tu program-program lagu tu. Bukan RM2,500 tu. Tapi saya pergi free lah masa tu ya. Dapat macam mana boleh masuk free. Kita tengoklah, lagu ni memang memberi kesan at the time. Memang kita gitu amazed lah dengan muzik dia, dengan ni dia, dengan dah. Tapi at the end benda tu sebenarnya perubahan yang diharapkan, iaitu continuously dia akan kosong. Dia masa tu ya dia muncul semangat masa tu, kesinambungannya tak ada. Itu bezanya bila kita masuk pengajian yang berasaskan Quran dan Sunnah, kerana ia akan continuously. Even kita duduk baca surah Kahfi, mengajak siapa-siapa masuk kelas saya, dapat benda lah. Walau saya pun guna Quran yang sama dan tafsir yang sama. Tafsir Azhar. Tapi Kak Syedah apa semua ni masuk dengan Ustaz Zulkhairi, dapat benda lain lagi. So never ending. Bila kita fokus on ya Rabb bagi aku benda yang kita akan dapat. Sebab itulah bila tuan-tuan memang dah klik dan memang kita kata masuk dalam circle yang mana benar-benar nak faham Quran dan Sunnah, insya-Allah benda-benda lain tu akan jadi
Akan jadi tak tak rasa emis. Biasa je ni, tak ada apa ni. Ni Allah kata begini, Rasulullah kata begini, sahabat-sahabat kata begini. Kita akan ni lah. Banyak pula soalan ni. Saya nanti kita tak habis di kita ni. Dalam bab kelebihan fadilah amalan umum masyarakat mudah terima bulat-bulat, sedangkan urusan pahala dosa juga termasuk perkara gaib. Namun sebahagian awan juga tidak bermudah menyebarkan fadilah tidak mudah menyebarkan fadilah di mana silap. Yang betul, Bro Ridwan. Sebahagian sebahagian nak Asatizah sendiri seakan tak jelas bahawa urusan dosa pahala dan fadilat termasuk urusan ghaibiyat yang perlukan dalil yang jelas. Sebab tu bila mereka kata benda ni harus, mereka hanya berani kata harus sebab ulama fatwakan harus. Kita kata kalau kamu kata nak beramal sangat, datangkanlah dalil. Dia tak ada dalil lah. Bila tak ada dalil, dia akan guna ulasan bahawa kita taklid pada ulama. Kita orang awam tak perlu dalil. Almarhum Tok Guru kata yang tak perlu dalil ni lembu sahaja. Kita manusia berakal, kita perlukan dalil. Tu Almarhum Tok Guru Ni Aziz kata. Orang yang makhluk yang tak perlu dalil ni, maksudnya binatang lah, lembu, tak perlu dalil dia. Kenapa dia berok, kenapa dia kecing tak basuh, dia tak perlu dalil. Kita manusia perlu dalil. Tapi kita diajak untuk taklid, maka jadi muqallid amma, ikut secara buta. Sepatut kita jadi muqallid kepada petunjuk yang membawa kita kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kita bertaklid juga. Bukanlah tak bertaklid, tapi taklid yang bijaksana dah. Bukannya muqallid amma. Taklid buta jangan. Okey, katanya lagi di sini, ya sebab saya bis old school style je malah layan teknik-teknik terlalu punca. Kak Anis. Boleh belajar, ada teknik yang okey. Ada teknik-teknik marketing yang okey pun. Cuma yang masuk, dia macam dululah. Mandi bunga. Mandi bunga tak ada masalah. Mandi bunga, mandi air, masukkan bunga. Macam ibu-ibu sekarang pergi spa lah. Aromaterapi itu sama je konsep dia. Tapi bila mandi bunga tu diletakkan kaifiyat dan fadilat. Nak mandi bunga ni, bunga kena ambil daripada 7 daerah yang berbeza. Bunganya mula tak boleh bunga yang bunganya pula mesti bunga liar, tak boleh bunga yang tanam sendiri. Nah, airnya pula mesti air daripada 7 kalah masjid yang dah umur lebih 100 tahun. Mandinya pula mesti mandi hanya pada malam bulan mengambang contoh. Mandi pula mesti tengah-tengah bendang kau, tengah-tengah padang. Jadi itu jadi mengarut tu. Nah, dan memang syarat dia akan mengarut lagi, kena mandi pelanja bogel lah, kena tu, kena ni, macam-macam lagi. Memang mengarut. Mandi bunga asalnya tak ada masalah, mandi limau tak ada masalah. Tapi bila diletakkan kaifiyat fadilat tadi, maka kena baca mantra syatarti liur titiklah liur bagi anak laki-laki, anak perempuan dan seorang. Kepada semua itu mesti patuh pada aku dan seorang. Itu kononnya nak bagi ayat pengasih. Nah, benar-benar begitu. Macam juga teknik dalam bisnes marketing ni. Kak Anis ya. Teknik yang tak sabit dengan akidah tak apa, tak ada masalah. Yang jadi masalah dia campur aduk. Nak bagi teknik ni jadi, kena membayangkan begini-begini. Kena buat ritual-ritual ni, kena ada bercakap dengan universe, kena tu jadi campur aduk. Itu jadi masalah. Khurafat moden ni. Baik, seterusnya ada yang ada mandi aura dengan garam baca ritual. Ni memang jelaslah. Khusyuk, tafakur. Dan kalau Ustaz barulah tahu amalan orang tua banyak sangat menyimpan dari akidah kita, ya sebahagianlah. Tapi tak nafikan sebahagian okey je. Tapi banyak juga yang mengarut tu. Jadi kita ni nak the best. Tidak tolak semua dan tidak terima 100% semua. Kena tengok. Mandi bunga, okeylah. Tapi bila kita kena mandi bunga dengan ritual-ritual baca mantra, kita kata minta maaf lah, tak nak yang ni. Mengurut tak ada masalah. Mengurut ni sedap lah. Mengurut badan apa semua. Tapi tukang urut kata nak mengurut dengan saya, tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang Isyak 3 malam contoh. Contohlah, dia bagi syarat tu syarat yang ngarut, langgar apa? Langgar syariat apa semua, tak boleh lah kita ikut. Betul Kak Rafidah.
Tajuk buku tu, bagaimana dengan berpegang dengan aura-aura? Ya, ada unsur aura-aura ni pun minta maaf lah, saya memang dari dulu lagi aura kuning, aura biru, aura merah. Metafizik apa semua tu lah. Metafizik. Dia guna istilah metafizik ni. Dia kebanyakan benda lagu ni dia akan jadi pseudo sains dan pseudo agama. Pseudo ni maksudnya palsu lah. Dia nisbah saja. Pseudo, PSUDO, pseudo. Nampak macam agama, nampak macam sains, tapi sebenarnya tak. Banyak dia ajar dengan zikir untuk tarik rezeki, pula dah. Ramai ni, duk beramal dengan benda ni. Zikir tarik rezeki. Di sana ada doa-doa yang jelas untuk murah rezeki. Untuk apa nama? Minad daini wa qahrir rijal, untuk bebas daripada hutang. Ada doa-doa yang maksur. Tak perlu dah nak zikir-zikir. Zikir tu tak ada masalah ya. Kalau dia kata okey, zikir subhanallah. Tak ada masalah subhanallah tu. Tapi yang jadi masalah, siapa yang nak rezeki dia murah, zikir subhanallah 1000 kali dengan membayangkan bank depan mata. Subhanallah. Tu jadi mengarut tu. Jadi duduk zikir tu semata-mata duduk ingat. Macam orang, minta maaf saya sebut, orang yang solat sunat, apa dia apa? Ni, lepas subuh ni, duha. Solat sunat duha sebab nak murah rezeki. Kita solat sunat duha ni semata-mata sebab nak murah rezeki ke kerana ikut sunnah Rasulullah? Sepatutnya kerana ikut sunnah Rasulullah. Kita minta dengan sunnah Rasulullah. Kita at the first ittiba'us sunnah. Sebab apa kita solat sunat duha? Sebab Rasulullah buat. And then kemudian baru kita kata dengan itu fadilatnya adalah antaranya disebutkan murah rezeki gini. Tetapi kalau dari awal saya solat sunat duha sebab apa dia? Nak murah rezeki. Kena cek balik lah dia tu. Jadi solat duha hari-hari ni memang fokus nak kaya. At the end, bila tak kaya, tak berjaya bisnes, nak salahkan solat sunat duha ke? Nampak tak? Itu bahayanya. Tapi dalam kelas-kelas marketing apa semua ni, memang duk ajar benar. Kena solat duha berapa rakaat, kena solat sunat ni, baru rezeki murah, baru boleh jadi jutawan. La haula wala quwwata illa billah. Benda yang betul tapi dengan matlamat yang salah. Bukan maksudnya jadi kaya tu tak boleh. Semua orang boleh jadi kaya. Dengan cara yang betul. Tapi benda-benda tadi kita telah manipulate ibadah-ibadah sunat yang asalnya boleh dibuat kerana Allah dan kerana ittiba'us sunnah dengan matlamat untuk nak jadi tadi benda-benda tadi. So then kita kata tak kenalah, tak patut gitu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Baik, banyak pula ni. Ada juga macam jenis yang pelik. Okey. Zaman Grab semua capai dengan cepat. Banyak buku dia yoga feng shui, yes. Banyak ni. Yoga feng shui ni banyak telah dicairkan dan diislamikkan. Sebenarnya dia ada unsur feng shui. Bahkan dalam kitab-kitab Jawi tu ada unsur ni. Beli kereta kena mandikan dulu. Ambil berkat mandi kereta, mandi apa, basuh, naik bismillah. Rasulullah ajar nak doa naik kenderaan. Adalah doa untuk kita dapat benda baru, ada. Paling lekeh pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Jangan. Tengok makna dia tu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah kami dengan rezeki yang kau beri kepada kami ni. Rezekilah tu, boleh rumah baru, kereta baru. Sesuai je. Tak semestinya makan saja. Soalan di FB, kalau guna minyak untuk gembira hilang kesedihan pusyid. Alamak, minyak apa ni? Minyak diesel? Minyak petrol? Apa maksud minyak ni? Dia kena jelaskan minyak apa. Kalau minyak ni, kalau kita kata minyak aromaterapi lah, kalau kita kata ya. Minyak-minyak yang, kalau isteri saya ni sukalah perfume. Sebab dia kata perfume ni menyebabkan dia calm, bla bla bla, so on lah. Jadi kalau kita busuk ni, dia marah betul lah. Pada dia itu ada terapi dia balik kerja letih, dia nak rumah wangi apa semua.
Anak 5 orang nak rumah wangi, tak boleh. Tukar langgar. Maksudnya apa namanya tu. Tapi kalau benda itu, tapi saya perasanlah dia memang Ibn Khaldun rahimahullah taala telah bincang ya, antara benda yang mempengaruhi seorang manusia bahkan satu kehidupan sosial, contohnya cuaca. Contoh mereka di negara-negara sejuk, dia ada pattern dia. Mereka yang duduk 4 musim, dia ada pattern-pattern dia. Orang yang memang duduk tengah padang pasir, jiwa mereka kental. Mereka jenis bukan mudah untuk empati, sebab mereka kena harungi perjalanan beribu kilometer tengah padang pasir. Kalau jiwa tak kental, lembut, mudah apa dia? Mudah cari apa dia panggil? Mudah apa dia panggil? Koyak, mudah koyak, payah nak hidup tu. Dah sikit-sikit mengajuk, tak ada masa orang nak belajarnya. Itu mempengaruhi suasana tu. So, bau tadi suasana rumah apa semua, aromaterapi, memang ada pengaruhnya. Tapi sampai percaya, hari ni kena bau ni supaya rezeki murah, supaya ni, tu tak boleh. Rezeki apa semua ni dah masuk urusan qada Allah Ta'ala. Dan itulah batasannya. Batasannya cukup halus. Kita buat benda tu selagi mana tidak cross urusan akidah syariat, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kita mula letak, hari ni kena apa nama letak pokok ni macam ni supaya rezeki mudah masuk. Itu dah macam feng shui Cina dah pula. Nampak tak? Ni kena mengadap rumah ni. Hari ni rumah kena buka. Jangan tutup-tutup rumah ni. Nanti rezeki mahal nak masuk. Apa begitu? Rezeki apa semua tak ada kaitan dengan tu. Rezeki ketetapan Allah Ta'ala dan usaha kita lah. Kan? That's umpamanya. Baik, saya tak faham maksud minyak di sini, tapi kalau dimaksudkan dengan aromaterapi, kita jadi calm, jadi sejahtera, itu tak ada isu. Tak ada isu. Tapi kalau kata dengan minyak ni telah dibacakan Yasin 14 juta kali. Apa pula? Tak tahu. Dia serupa lah. Dia cari tak? Diorang sampai ribu-ribu, yalah kita duk pergi kenapa? Orang yang pergi tu. Tak. Untuk berwangi-wangi psikologi tak ada masalah. Untuk berwangi-wangi apa semua ni memang Rasulullah pun suka kan. Cuma wangian untuk wanita sekadar untuk menutup bau badan, tak boleh lebih sangat sehingga mendatangkan menarik perhatian orang lain tu. Sampaikan dia lalu kita tahu dah ni mesti si fulan. Ni mesti si fulan, tu tak boleh ya. Kadar berwangi-wangi yang untuk wanita ini adalah untuk tutup badan dan of course untuk suami dia sajalah. Psikologi lah. Seperti cerita Puteri Gunung Ledang pula. Dapur aduk demotivate pula. Essential oil, tak ada masalah Kak Syaira. Minyak senyonyong jangan cari pasal. Sekarang ni orang jual pula senyonyong ni. Minyak apa ni? Adalah Ustaz Kelantan tu duk promo sampai ramai pula orang duk jual minyak tersebut ni. Minyak buluh perindu lah, apalah. Tak ada masalah ni sekadar minyak apa semua. Tadi letak siapa pakai minyak ni akan jadi begini. Macam orang jual ubat dulu, ingat tak orang jual ubat dulu? Siapa beli minyak saya ni segala obat kecil manis, darah tinggi, stroke apa semua. Pendek kata dengan ubat dia tu boleh tutup hospital. Punyalah kita syok dengan dia bercakap tu, percaya kena tipu bodoh begitu. Kena tipu atas darat begitu lah. Ni golongan-golongan yang ada. Saya dululah masa almarhum Tok Guni Aziz duk mengajar tafsir hari Jumaat tu. Ayah kita duk bawa sokmo. Di bawah-bawah tu ramai orang duk berniaga. Jadi antara duk berniaga ni, duk berniaga ubat ni lah. Ubat minyak dop lah, ubat ni lah, ubat tu lah, ubat ni tradisional, tak tradisional. Macam-macam lah dah duk jual. Jadi yang jenis kempen ni, siapa pakai minyak saya ni, ubat saya ni, darah tinggi, kecil manis, ni, semua insya-Allah dengan izin Allah mujarab belaka. Masa tu tak terfikir nak tanya dia. Kalau begitu tutup hospital.
Dah seumpamanya. Ya, Kak Azhar, mandi untuk berwangi-wangian tak ada masalah. Macam aromaterapi spa kita saja. Yang jadi masalah, bila disuruh oleh orang yang nak mandi kita tu, contohnya, baca mantra-mantra sekian. Fadilat-fadilat begitu sekian, tu menjadi masalah tu. Ada pun semata-mata mandi apa semua, tak ada masalah. Mandi 5, mandi ni, mandi ni. Tak ada apa. Gitu. Minyak dagu dah ke Kak Saripah? Okeylah. Okey, kita sambung sikit. Itu hal-hal yang mesti kita sampingan, tapi ia berkaitan. Bila disebut metafizik, kita jadi confused. Oh, ni ilmu tinggi. Tak. Dia dalam lingkungan ilmu akidah yang bersabit dengan sam'iyat dan ghaibiyat. Dan seumpamanya. Baik, seterusnya katanya lagi di sini. Ingat balik ni. Maka seluruh manusia tadi pergi menemui Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa abal bashar. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh ke dalam dirimu. Meniupkan ruh ke dalam dirimu. Dalam ni author lah terjemahan dia ni. Kalau kita tengok literal, fanafakha fika min ruhihi, dan dia meniupkan kepada kamu min ruhihi, daripada ruhnya. Kita sarahkan sikit terjemahan. Meniupkan roh ke dalam dirimu, atau meniupkan roh yang diciptakannya ke dalam dirimu. Itu lebih selamat dan lebih tepatlah. Allah juga memerintahkan para malaikat supaya sujud kepadamu. Kata gerombolan manusia di padang mahsyar, termasuk kita lah ni. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Adam, pergilah jumpa Allah, mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu, yakni Allah. Tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Kemudian Nabi Adam AS berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku marah, sangat marah. Kemarahannya yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Kali ini kata Adam AS, apa dia? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku sangat marah dengan kemarahan yang tak mungkin, yang tak pernah ada sebelum ini, dan tak mungkin akan ada kemarahan yang sama selepas ini. Kemudian katanya lagi, nafsi, 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 dan dia berkata, lalu dulu aku ditegah. Ni ada pun cerita satu kesalahan yang pernah dia buat. Bukan dosa ya. Tapi dia benda yang dia buat, Allah Ta'ala suruh dia tak buat, dia buatlah. Dia kata apa dia? Wa innahu nahani, dan dia larang aku anisyajarah, daripada mendekati pokok syajaratul khuldi tu. Fa'asaituhu, maka aku maksiat, aku ingkar kepadanya. Maka kata Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Diri aku ni. Kalau bahasa kita lah, diri aku pun aku tak tahu macam mana. Diri aku ni. Aku pun duk risau pasal aku ni. Izhabu ila ghairi, maka Adam berkata, pergilah kamu kepada orang lain. Izhabu ila Nuhin, pergilah kamu kepada Nuh. Maka manusia pun fayatuna Nuhan. Tengok di sini ada satu kerja yang istimewa. Adam menyatakan tentang kesalahan dia dulu. Dia takut apa result dia terhadap kesalahan yang dia pernah buat kepada Allah Ta'ala ini. Fayatuna Nuhan fayakuluna, ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu qad qanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi, 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 izhabu ila ghairi, izhabu ila Ibrahim. Skrip yang sama. Maka mereka, yakni seluruh manusia, mendatangi Nuh lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama
di atas bumi. Ini menjadi perbincangan bila Allah Taala kata, bila Nabi kata anta awwalur rasul ila ahlil ardi. Maka di sini bagaimana dengan kepercayaan biasa, Adam adalah rasul yang pertama dan rasul. Maka dalam syarah ada kefahamannya Adam adalah nabi dan rasul semenjak di syurga lagi, di langit. Jadi dia turun ke bumi, dia sudah adalah nabi dan rasul semenjak di langit lagi lah. Adapun Nuh alaihi salam memang beranak atas muka bumi dan dilantik menjadi rasul ketika duduk atas bumi lah. Maka di situ bezanya. Jadi perbincangan tentang awalur rasul ni, siapa Adam adapun Nuh, memang ulama bincang. Boleh search nanti Maulana Asri. Kalau siapa ada, Kak Lina ada ke ni? Kalau Kak Lina boleh cari, Maulana Asri punya bincang, ada bincang. Mungkin boleh penjelasan lebih lanjut di situ. Ya. Baik, Ustaz Zul pun pernah ulah rasa benda ni. Saya tak ingat. Boleh tanya dia balik lah. Tentang perbincangan siapakah rasul yang pertama ni. Tapi tak penting pun. Bukan tak penting, maksudnya dia bukan usul akidah. Usul akidah adalah Adam dan Nuh, dua-dua nabi, dua-dua rasul. Tak ada isu di situ. Cuma kita ni kadang-kadang nak tahu yang mana awal, yang mana lewat, begitulah. Okey, baik. Wa qasamaka Allahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di atas bumi. Dan tapi kalau ikut terjemahan dia ni, awal rasul ila ahlil ardi. Kamu adalah rasul yang pertama kepada ahlil ardi, orang-orang bumi lah, kaum bumi, ahli bumi. Sedangkan Adam untuk syurga dulu. Dia dah kat syurga begitu. Makanya mintalah syafaat, dan Allah menyebutmu hamba yang banyak bersyukur, abdan syakura dalam Quran ya. Dan Allah menyebut kamu dengan gelaran abdan syakura, iaitu hamba yang bersyukur. Satu title yang besar lah dalam Quran. Bila mana Allah menyebutkan kepada Rasulullah, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna halahu linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basir. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah iktiraf Rasulullah sebagai abdih, hamba dia. Maka dalam konteks Quran, pengiktirafan itu macam satu pengiktirafan khusus. Kita kata hari ni macam dapat tasri datuk apa semualah. Begitu. Sebab yang panggil awak hamba tu apa? Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah benar-benar iktiraf kamu sebagai hamba dia. Oi, kemuliaan yang besar lah tu. Nah, kalau tiba-tiba Allah Ta'ala panggil kita sebagai adu, musuh, jam kita. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya pada hari ini, maka bila pergi begitu tu, mereka dah mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Nabi Nuh AS berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahannya yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas itu. Dulu aku berdoa dengan doa bagi mencelakakan umatku. Diriku, nafsi, nafsi, nafsi. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Ibrahim. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikut tak sampai 50 orang. Some period, dia pun rasa sedikit frust dengan kaum dia. Dia telah berdoa pada Allah untuk hancurkan kaum dia. Maka datanglah bah besar itulah. Makanya, benda itu tidak sewajarnya berlaku bagi seorang Nabi dan Rasul. Dia sepatutnya sabar sampai hujung lah. Tapi tetaplah Nabi Nuh adalah seorang yang ada sisi kemanusiaannya, yang akhirnya kesabarannya pun dia ada momen yang dia rasa letih lah, dan seumpamanya. Dan dia, bila dia buat begitu dan kaum dia hancur belaka, termasuk isteri anak dia apa semua tu gini, maka dia sendiri pun rasa sedikit menyesal. Itu kesalahan. Sepatutnya dia sabar je lah, bukan urusan dia untuk hukum kaum dia. Tapi dia minta dengan Allah Ta'ala. Sebabnya geram jugalah kot. Dah. Duk main ajak-ajak, duk sindir-sindir ni. Tu. Sebab tu kita dengan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ni, time kita tengok dia senyum, dia elok, kita kata baiknya. Kita tak tengok time dia naik hantu tu. Kita kata lebih kurang kita juga. Sama je tuan-tuan, manusia. Nah, sebab tu kita jangan letak manusia ni terlebih sangat, jangan. Tengok dalam TV, dalam Facebook, macam-macam boleh cerita.
macam dewa-dewa malaikat lah belakangnya. Tapi in the real life mereka ada perangai masing-masing. Ramai saya dengar cerita, oh ustaz ni, ustaz dia minat dengan ustaz ni, minat dengan ustaz ni, tiba-tiba experience secara live, oh macam tu je. Oh teruk betul. Tengok. Saya mudah. Saya punya sikap, selagi mana ilmu yang dia sampaikan bermanfaat, saya boleh ambil, saya akan ambil. Adapun perangai tak molek ke manusiawi dia, itu urusan dia lah. Sebab dia manusia. Bila kita letak begitu, kita tak akan terlalu impress dan kita akan menjadi lebih objektif. Kita hormat guru kita kerana ilmu yang dia sampai kepada kita dan akhlak baik yang dia tunjukkan. Akhlak yang tak baik, itu masalah awak lah, awak sebagai manusia. Nah, berapa ramai orang yang namanya agamawan, guru, motivator lah, selebriti, akhirnya dengan suami isteri apa semua tidaklah semegah mana pun. Itu realiti hidup mereka begitu. Kita duk ingat dia ni begini-begini, dah. Tu. Sebab tu bila kita begitu, kita akan relax sikit lah. Kita tak terlalu letak manusia ni sangat. Sebab tu bila kita kata Rasulullah SAW, hadis-hadis Ustaz Al-Quman duk susun dalam asal garam rumah tangga. Kita baca tengok, Aisyah merajuk. Rasulullah duk pujuk-pujuk, tiba-tiba dah tak nak baik juga, Rasulullah pun macam nak marah, macam menyampah gitu. Rasulullah berlagu tu juga. Ada. Nah, Ustaz Zulkhairi baru duduk baca, dia kata, anda duduk baca seorang tiba-tiba, macam kita-kita jugalah rupanya. Ayalah. Maksudnya, sebab itulah Rasulullah boleh kita tiru. Sebab Rasulullah manusia. Cuma dia Rasul yang diangkat, dilantik oleh Allah Azza wa Jal. Maka dia, kelebihan itu tak mungkin ada pada sesiapa. Adapun dia dengan isteri, dengan anak-anak, marah, serabut, rasa mengantuk, rasa lapar, macam itulah. Cuma of course dengan konteks seorang yang mulia dan seorang yang menjaga akhlak yang sempurna lah. Begitu. Tapi untuk nak kata Rasulullah ni, Allahu Akbar, setengah orang tu dia meletak Rasulullah tu dah macam-macam malaikat lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah bila Ustaz Luqman buat asal rumah tangga tu, ada setengah ustaz baca, call dia untuk kritik lah. Kenapa entah buat macam ni? Buku ini seolah-olah merendah-rendahkan Rasulullah ni. Tengok. Walhatu hadis sahih tu. Kalau hadis tak sahih, hadis tak sahih, takkanlah imam-imam Bukhari, Muslim apa semua masuk dalam kita. Kalaulah hadis tu memang bertujuan untuk bertujuan untuk bertujuan untuk merendah-rendahkan Rasulullah, takkanlah Imam Bukhari, Imam Muslim apa semua masuk ke dalam kitab mereka. Tak mungkin. Tapi di sana ada fiqhnya. Ada banyak pengajaran. Oh, rupanya Rasulullah ni pujuk isteri. Tapi dah pujuk 2-3 kali, nampak tak jalan. Rasulullah pun geram lah juga. Jadi, pengajaran pada isteri, kalau merajuk, dah suami pujuk tu, okey dah tu. Jangan duduk lama sangat, 3-4 kali sampai suami menyampah. Begitu. Dia menyampah, dia start motor, dia start kereta, lagi lain. Tiba-tiba jumpa orang lain, barulah termenung juga tu. Maksud begitu, ada dia punya realiti kemanusiaan dalam hidup. Dan di sini Ustaz Khubaib pun datang dengan buku dia. Apa dia tajuknya? Rasulullah juga seorang manusia ke begitu? Ustaz Khubaib tu melengkapi. Tengok. Maksudnya line pemikiran kami ni sama. Manhaj kami. Nak ke arah itu, nak kata ya Rasulullah. Tapi sisi kemanusiaan Rasulullah. Tak bolehlah tiba-tiba Rasulullah malaik cahaya berjalan pun tak nampak. Kita nak bawa Rasulullah gimana tu? Sedangkan benda tu Rasulullah pun tak kata. Allah pun tak kata. Begitu Nampak tak? Baik, 11.30 dah, kita pergi sikit lagi. Mohon bersabar sedikit. Hari ni semangat macam mana. Ni banyak maklumat pula mari. Nak angin ini ni. Semangat pesta buku ni. Kemudian katanya lagi, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah kemana hanya itu belum pernah terjadi sama dengan tidak ada. Dulu aku berdoa untuk doa bagi mencelakakan umatku. Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Ibrahim. Tuan-tuan, bila mari Maulidur Rasul, saya suka baca hadis ni.
ceramah Maulid Rasul, orang nak ceramah pasal Nabi, batu nak ikutlah Isra Mi'raj, pasal benda-benda. Saya kata tak apa, hari ni kita fokus satu hadis ni je. Hadis panjang, cerita pelik, cerita ajaib, cerita gaib, luar biasa, dan mungkin sebagian besar tuan-tuan tak dengar lagi. Dan bila kita baca tu ternyata betul. Ramai orang tak pernah lagi dengar hadis-hadis ini. Baik, okey, kita nak berhenti sini ke kita nak sambung sampai habis? Sebab lepas Ibrahim ni akan ada lagi Ismail, apa nama Nuh, apa nama Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memang satu untaian penerangan yang betul-betul lah dan seumpamanya. Kak Syidah, nak sambung ke? Nak stop sini dulu? Kita sambung sesi akan datang lah Ustaz, minggu depan. Minggu depan, okey boleh? InsyaAllah. 14.30 dah ni kan. Mak-mak pun Kalau ada kita yang tanda di sini, anak. minta seseorang tanda di sini ya. Ya boleh. Buku masing-masing ada tak? Ya. Dr. Basit pun gembira lah dengan buku ni. Okey, ada persoalan-persoalan lagi sebelum kita berhenti? Ya kan? Mas Abad. Oh, Kak Lina tak ada. Rugi kalau tidak, dia mesti banyak maklumat tambahan juga tu. Dengan topik-topik yang kita bincang hari ni. Tak apa, lepas ni Kak Syafi ni boleh. Kenapa? Kak Syafi ni, dia admin kita juga lah. Dia insyaAllah dia boleh juga kot. Akan carilah. Ustaz, banyak apa? InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di situ. Semoga dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Cuma yang terlebih-lebih tu, pandai-pandailah, adjust je. Ada juga yang semangat-semangat lebih tu. Jadi biasalah ada hari-hari yang terlebih gula ni. Tapi Ustaz, syukur Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya banyaklah amalan-amalan yang untuk Ustaz. Kalau tak ada Ustaz-Ustaz macam ni yang jelaskan pada kami, mungkin generasi anak-anak pun kita ikut-ikut juga lah sampai kesudah lah benda tu tak ada end up, tak ada ending dia kan. Contohnya apa unsur empat unsur tu kan. Sebelum nak kahwin tu, sebelum kita nak kahwin, orang tua tu mesti ingat, tengok nama dia tu, betul tak? Tanah dengan air tu boleh campur kan, nanti takut tak rasi lah apa semua kan, macam tu lah Ustaz, benda macam tu. Jadi Alhamdulillah bila kita dah belajar, kita akan sampai pada anak-anak benda. Tapi anak-anak zaman sekarang ni pun dia orang jenis yang belajar juga kan, dia orang tahu benda-benda yang khurafat semua. Ya, isu besar adalah benda tu duk ada dalam kitab-kitab Jawi lama ni Kak Syida. Dan orang tua kita duk anggap bila kitab Jawi ni kitab muktabar lah. Dan segala-galanya ilmu. Tanpa sedar sebenarnya apa yang ada kitab Jawi itu sebahagiannya juga adalah terjemahan daripada kitab Arab, yang sebahagiannya diambil daripada amalan-amalan sihir Yunani lama apa semua tu, Siriani apa semua. Tapi ialah kita pun tak pernah nak kaji sampai situ. Mutakhir ni baru ada Ustaz Nur Drus bongkar balik kitab-kitab macam Tajul Muluk. Dulu itu kitab utama lah pengajian di pondok-pondok tu. Sebab tu dulu ada kepercayaan kalau beli rumah, nak naik rumah, kereta, beli kena hari Khamis. Hari Rabu sial, tak elok. Lebih kurang feng shui apa semua. Tu kita kata benda ni tak ada dalam Islam. Siapa yang bersama dengan isteri pada bulan Safar, jika lekat anak mengandung, maka anak tu akan jadi cacat, jadi gila, jadi bengong. Apa benda ni? Benda tak ada dalam Quran Sunnah. Bukan itu yang menjadikan menentukan rezeki, pahala anak tu jadi okey ke tidak apa semua. Tapi itu kepercayaan dulu. Sebabnya adalah kita. Tu yang kata kahwin anak sulung dengan anak sulung, unsur api dengan unsur api. Saya sulung, isteri sulung elok-elok je. Hari-hari bergaduh tak ada apa pun. Dah, 10 pandangan kita, 12 dia tak setuju. Okey je. Anak 5 dah, alhamdulillah. Dia nak kata setakat ni lah 13 tahun dah kahwin lah, begitulah katanya. Bukan itu faktornya. Faktornya adalah kawalan emosi. Dah dia marah, kita boleh macam mana. Masa kita marah, dia macam mana. Itu saja. Tak ada kaitan dengan ni awak anak sulung, saya anak sulung. Api dengan api je. Maka tak boleh. Kena air baru. Dah ada. There is no such thing like that in Islam. That thing memang datang daripada luar Islam. Sama ada falsafah Yunani kuno ataupun bangsa-bangsa lain punya pemikiran dan seumpamanya. Tapi bergelumang dalam masyarakat kita Melayu Islam dan bercampur aduk dengan yang Islam punya. Dan sekarang ni kita kata kita nak yang tak elok kita nak tinggal, yang elok kita nak ambil. Kita tak kata nak kena tinggal semua, tak juga.
Ada yang baik dia tu orang tua-tua kita ni kan. Begitu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Berkenaan dengan bukan khurafat, kita tak tahu lah khurafat tu berat sampai buat mana kan, tapi tu contohnya macam amalan garam untuk halau jin dengan syaitan semua kan. Tetapi bila kita dah belajar ni sebenarnya kan Al-Quran, pengamalan Al-Quran itu semua kan, bacaan Al-Quran, zikir pagi petang, itu semua pembimbing kita dari dulu. Nak masuk rumah baru kena letak garam dulu. Kalau nampak benda-benda tak pelik-pelik sikit, baling dengan garam. Jadi Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, syukur kepada Allah dengan kerajaan Allah, kat dalam kurniaan Allah lah pada kami yang siapa-siapa yang nakkan betul-betul kan benda-benda tu nak jumpa Rasulullah SAW, dengan kata bukan nak kata clean, tapi kita belajar benda-benda tu yang apa Rasulullah ajar lah, A+. Cuba kita fahamkan kita nak ibadah, kita nak A+. Kita dah jenuh dah buat benda-benda A, B, C, D, E, tapi kali ni kita nak cuba yang terbaik lah apa yang diajar Rasulullah SAW. Sebab kita umur masing-masing dah meningkat kan, masa ni lah dengan dengan para asatizah kita. So Ustaz, Alhamdulillah pagi ni banyak benda-benda yang kita dapat. Syukur sebab semua atas keadaan pagi ni. Kita endkan sesi pagi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okeylah, saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kasih Ustaz. Terima kasih banyak yang disampaikan. Jumpa lagi minggu depan dalam sambungan. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya minta diri ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas keberadaan pagi ini, atas kehadiran untuk merakamkan majlis ilmu kita. So insya-Allah kita akan sambung lagi sesi kita dengan Ustaz Nazri ya, dengan Tadabbur Surah An-Nur. Itu pun interesting juga. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Petang ni tak ada Terima kasih Ustaz. semua. Terima kasih Syida. Terima kasih Syahira. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Kak Tidak. Azhar tanya Petang ni pasal tak ada Ustaz ni ya, Ustaz Yusuf Arba'in. Yusuf dia pergi sekali kat Palestin. Dia tak ada kat sini. Pergi Masya lagi Allah. dia bawa jemaah ke Palestin, ziarah Palestin. Masya Allah. Seronoknya. Besok dengan Ustaz Nazri. Ustaz Nazri, insya-Allah dia Ustaz Nazri insya-Allah. Akak tak dapat join besok sebab besok ada MRI dekat klinik Kak Miri. So petang ni Kak Azah bermusafir lah ke Miri. Okey. Alhamdulillah akak ni mudah Allah memudahkan segala urusan akak semua insya-Allah. Benda yang baik Allah kurniakan. Berkat doa kita, sahabat-sahabat kita lagi banyak ilmu. Terima kasih Fini. Amin. Allahumma amin. Okay, kita jumpa. Tak masak, lagi ya. Dengan itu saya akan sesi pagi dan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Siapa-siapa nak buku boleh kontak dengan Syahira je dekat grup ya, dapatkan buku harga special tu kita bagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.